Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan BML 3123, Analisis Wacana Bahasa Melayu, Komik for Flat. Kumpulan 3. Nama pensyarah, Profesor Madya Dr. Anida binti Sarudin. Kumpulan kuliah A. Kumpulan 3 terdiri daripada Atika, Aini, Ilya, Afrina, Wani dan juga Syahira. Komik yang dipilih ialah misi 4 Flat. Selepas misi 8A dan misi 10A sudah berjaya disempurnakan, apakah the next misi untuk Aizat, Zahid, Putra, Kimi, Fizi dan Mat? Penulis, Nazri Salam. Illustrator, Afiq Salam. Tahun terbitan, 2015. Latar belakang pelukis komik. Afiq dan Nazri adalah dua beradik yang popular menghasilkan komik-komik dengan jenama Komik Misi. Mereka telah bergabung menghasilkan komik dalam 10 tahun. Misi 4 Flat merupakan komik nombor 1 terjual paling laris di Pavilion PTS sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2015. Muhammad Nazri bin Abdul Salam, pemegang ijazah sarjana muda jurusan kejuruteraan komputer, seorang pelajar cemerlang dari sekolah rendah. Muhammad Afiq bin Abdul Salam, artis komik berbakat yang mula berkarya seawal usia 15 tahun dengan teriknya komik berjudul Aviasi Fantasi. Wacana, sebuah satuan bahasa yang lengkap dan benar-benar digunakan untuk komunikasi. Wacana memiliki maksudnya tersendiri, serta memiliki beberapa ciri khusus, yaitu berkesinambungan, berpautan, bertujuan, dan bermaklumat. Model Fairclough. Analisis wacana kritis yang diterokai oleh Fairclough adalah berkonsepkan wacana 3 dimensi, yaitu Lataunet, dimensi analisis teks. 2. Analisis amalan wacana. 3. Analisis amalan sosial. Kajian ini hanya menumpukan kepada dimensi amalan wacana dalam komik 4 Flat. Dimensi amalan wacana merupakan analisis wacana yang melibatkan 3 proses utama, yaitu pertama ialah penghasilan, production. Kedua, penyebaran, distribution. Dan ketiga penggunaan, consumption. Jom kita tengok apa itu penghasilan. Menurut Fairclough, 1992 di dalam Idris Aman 2008, analisis proses penghasilan melibatkan kaedah rekonstruksi. Menurutnya lagi penghasilan melibatkan intertextuality, interdiscussivity, daya ujaran, dan semiotik. Seterusnya kita lihat pula penyebaran. Proses penyebaran ini bertujuan untuk menentukan kepada siapa sasaran wacana tersebut disiarkan dan disebarkan. Melibatkan persoalan adakah ianya tersebar secara khusus kepada pihak tertentu sahaja atau kepada pihak yang tidak ditujukan secara langsung tetapi diandaikan tersebar kepada sebahagian penonton atau audiens. Contoh penyebaran yang digunakan di dalam komik adalah penulis telah menggunakan proses penyebaran berfokus, yaitu dengan menyasarkan komik ini kepada golongan remaja, terutamanya lepasan SPM. Tujuan komik ini dihasilkan adalah supaya memberi gambaran kepada golongan remaja tentang realiti kehidupan apabila bergelar mahasiswa di universiti. Komik ini juga mengetengahkan semangat berjuang dan tidak putus asa dalam pendidikan. Seterusnya adalah penggunaan. Proses penggunaan wacana merupakan cara-cara sesuatu wacana dimanfaatkan oleh khalayak yang menjadi sasarannya atau gunanya wacana berkaitan kepada pihak sasaran dan pewacana, serta lingkaran kegunaan yang berlaku di kalangan mereka yang menjadi animator, hara, adresi, dan overhara. Terdapat beberapa jenis penggunaan yang digunakan dalam komik ini, antaranya adalah penggunaan jenis penerangan dan penggunaan jenis ekspresi. Penggunaan yang pertama adalah penggunaan jenis penerangan. Penggunaan jenis penerangan adalah satu pendedahan kepada sesuatu maklumat secara terperinci. Dialog menunjukkan seorang lelaki memberi penerangan tentang latar belakang dirinya kepada Fizi bahawa dia berasal dari Perak, berumur 20 tahun, masih bujang dan bercita-cita mahu menjadi jurutera pelantar minyak. Wacana jenis penerangan ini bertujuan sebagai makluman dan pemberitahuan agar sesuatu perkara itu dapat difahami dengan lebih baik oleh pembaca. Seterusnya penggunaan jenis ekspresi. Wacana jenis ekspresi merupakan wacana yang menonjolkan hasrat dalam menyampaikan jalan cerita komik ini sehingga menunjukkan aspek-aspek ekspresi setiap perbualan watak. Berdasarkan contoh, Prof. David sangat marah kepada Aidil kerana beliau tidak berpuas hati dengan simulasi yang dihasilkan oleh Aidil. Hal ini menyebabkan Aidil terpaksa membuat simulasi baharu. Tindakan Prof. David yang melemparkan kertas kepada Aidil telah menyebabkan pembaca memahami dan merasakan ekspresi yang ditunjukkan tersebut. Intertextuality. Teks-teks lain yang dialog oleh penulis bagi menghasilkan teks yang baru serta melibatkan hubungan tautan dalam sesebuah teks. Meliputi amalan wacana iaitu representasi wacana, metawacana, nafian, ironi dan perandaian. Representasi wacana merupakan cara ujaran yang dilakukan menggunakan cakap ajuk, cakap pindah atau melalui petikan teks. Representasi cakap ajuk adalah penghasilan semula ayat, frasa atau kata pewacana asal. Melalui representasi cakap pindah pula tidak semestinya ayat, frasa atau pewacana asal dihasilkan oleh pewacana semasa. Perandaian kebiasaannya digunakan untuk menandaikan sesuatu melalui dialog yang dilontarkan. Berdasarkan dialog dalam komik, watak adik bertanya kepada abangnya, mengapa abang bekerja juga? Sekarang bisnes emak sudah stabil, mampu tanggung kita semua.
Watak adik menganggap bahawa bisnes emak yang sudah stabil mampu menanggung mereka semua. Jadi abangnya tidak perlu bersusah payah untuk bekerja lagi. Penafian ayat nafi juga digunakan untuk tujuan polemik atau untuk mempersoalkan wacana lampau. Perkataan penafian selalu digunakan ialah tidak dan bukan. Contoh penafian, aku bukan buat kacau. Aku mengajar matematik dan sains kepada orang ramai. Adakah itu pun salah? Aku bukan buat kacau merupakan kata nafi. Prof. David menidakkan kenyataan watak lain bahawa beliau datang hanya untuk mengajar, bukan niat untuk mengacau dan mengganggu orang lain pada ketika itu. Contoh penafian, isunya bukan kebolehan kau tetapi otoriti Prof. David. Ini universiti. Di tempat ini yang menentukan grade A bukan kebolehan kau tetapi kehendak pensyarah. Isunya bukan kebolehan kau merujuk kepada kata nafi. Dapat dilihat bahawa mereka saling menidakkan kenyataan yang dikeluarkan kerana apa-apa keputusan yang tertera adalah keputusan muktamad dari Prof. David. Apa itu metawacana? Fairclough 1992 menyatakan metawacana merupakan cara pewacana membezakan dan menjarakkan dirinya daripada sesetengah teks bagi menunjukkan teks tersebut merupakan milik atau sumber daripada teks lain. Penggunaan metawacana ini dapat dilihat melalui penggunaan peribahasa, metafora, dan sebagainya. Ini merupakan contoh unsur metawacana dalam komik Four Flat. Penggunaan unsur metawacana ini telah ditunjukkan oleh seorang lelaki melalui dialognya. Itu sebabnya kau dapat 2/98. Ini bukan sekolah lagi. Masuk kandang kambing pun kita perlu mengembek. Sistem di sekolah dan universiti bagai langit dan bumi. Contoh kedua, melalui dialog. Matematik adalah bahasa alam. Apabila kita faham matematik, kita dapat faham bahasa alam. Kita dapat mendengar alam, dapat menjelaskan hubungan matematik dengan alam melalui beberapa elemen metawacana, seperti penggunaan analogi dan metafora. Matematik digambarkan sebagai bahasa, sementara alam digambarkan sebagai bahasa alam, mengilustrasikan pemahaman yang lebih mendalam melalui perbandingan ini. Seterusnya kita beralih kepada ironi. Apa itu ironi? Menurut Idris Aman 2023 menyatakan bahawa ironi adalah penggemaran ujaran teks lain untuk maksud sebaliknya. Kebiasaan penggunaan ironi ini adalah bersifat negatif atau perlian. Contoh penggunaan ironi dalam komik adalah seperti berikut. Berdasarkan dialog tersebut, terdapat unsur ironi yang diucapkan oleh watak Prof. David. Melalui pengucapan beliau, jelas menunjukkan bahawa beliau sedang memerli watak Mat dan menggelarnya sebagai pengganas hanya kerana dia beragama Islam. Sikapnya yang skeptikal terhadap orang Islam sejak kejadian 11 September yang telah membunuh istri dan anaknya menyebabkan beliau cukup benci dengan individu yang menganut agama Islam. Interdiskursi. Menurut Idris Aman dalam Muhammad Fitri Muhammad Yusof 2015, interdiskursiviti merujuk kepada kepelbagaian wacana tersirat yang dimasukkan dalam menghasilkan sebuah teks yang baharu. Demonstrasi. Menurut Kamus Dewan edisi K4, mengatakan bahawa demonstrasi ialah penerangan, peragaan, pertunjukan. Contoh demonstrasi. Terdapat dialog. Katakan robot ini adalah manusia. Beban di bahunya pula adalah hutang. Seterusnya dialog. Kalau ambil pinjaman pendidikan, pada awalnya jumlah hutang memang kecil, seperti sebuah pemadam. Terdapat penggunaan unsur demonstrasi, di mana watak ini meletakkan sebiji pemadam di atas bahu robot, menunjukkan pinjaman pada awalnya tidak membebankan. Hal ini jelas menunjukkan apa yang dinyatakan dalam bentuk percakapan sama dengan apa ditunjukkan. Daya ujaran. Menurut Fairclough 1989, menjelaskan bahawa daya ujaran ialah aspek utama dalam bidang pragmatik yang mempunyai makna yang konsisten dalam wacana serta melibatkan konteks. Ciri-ciri pragmatik yang dapat dikaitkan dengan daya ujaran ialah membuat kenyataan, doa, mengancam, memberi amaran, membuat permintaan dan memberi arahan. Daya ujaran ajakan yang terdapat dalam komik ialah perbuatan seorang pelajar yang mengajak rakannya untuk menunjukkan sesuatu perkara atau benda. Seterusnya, daya ujaran amaran yang terdapat dalam komik ialah pensyarah memberi amaran kepada pelajarnya. Jika tidak dapat membentuk kumpulan yang cukup ahlinya, maka markah mereka akan dipotong sebanyak 10 markah. Situasi bagi daya ujaran arahan ialah pensyarah menyuruh pelajarnya untuk membuat simulasi-simulasi dan menghantar simulasi tersebut kepadanya malam ini. Daya ujaran doa dalam komik ialah penulis komik mewujudkan watak yang mendoakan orang lain supaya berjaya menamatkan pengajiannya dan pulang semula ke tanah air dengan membawa kejayaan. Seterusnya adalah semiotik. Semiotik adalah simbol, tanda, image atau lambang non-linguistik yang mempunyai makna dalam wacana. Berdasarkan watak dalam komik di sebelah, dapat dilihat unsur semiotik di mana terdapat penggunaan cahaya berkilauan berwarna kuning beserta bintang dan bentuk hati di mata watak Fizi. Penggunaan cahaya tersebut menggambarkan bahawa Fizi sedang gembira menikmati kalipap ayam kegemarannya. Selain itu, terdapat juga unsur semiotik pada watak seorang pensyarah, iaitu Prof. David di mana terdapat kertas-kertas berterbangan di atas muka pelajarnya, iaitu Fizi. Hal ini menunjukkan Prof. David sedang memberontak dengan melemparkan kertas tersebut disebabkan hasil kerja Fizi tidak menepati kehendaknya.
Akhirnya kita telah sampai di penghujung video. Apa yang dapat disimpulkan melalui komik 4 Flat ini adalah komik ini merupakan satu komik pendidikan yang banyak memberi faedah kepada pembaca. Komik ini juga sesuai untuk dijadikan sebagai bahan mengajar dan bahan penyelidikan bahasa. Melalui analisis teks komik menggunakan model Fairclough, pengkaji mendapati bahwa penulis telah menyusun atur wacana yang ingin disampaikan dengan teratur agar pembaca dapat memahami setiap isi yang ingin disampaikan dengan mudah. Berikut ialah senarai rujukan yang digunakan untuk menganalisis komik ini. Sekian, terima kasih.